Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurar rahima. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebaik-baiknya. Karena perjalanan kita yang panjang, berjalan seorang diri hanya akan ditemani oleh iman dan amal. Apa yang disebut dengan mana takwa kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana diperintahkan watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hendaklah kamu mengambil bekal dalam perjalanan jauh, maka sebaik-baik bekalan itu iaitulah takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, pada hari ini Jumaat 3 Jun 2022 bersama dengan 3 Zulqa'dah 1443, tajuk perbincangan kita iaitulah sayangi keluargamu. Ataupun dalam skup kempen Masuk Syurga Sekeluarga, tajuk yang kita fokuskan pada siri ini, kewajipan menutup aurat sepanjang zaman. Kita hidup dalam dunia, Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita pakaian. Berbeza kita dengan hayawan. Hayawan Allah Ta'ala beri kulit dia, baju dia. Kecuali sebahagian daripada hayawan yang berbulu. Boleh jadi baju dia tu bulu dia. Sebab itu bulu dia tu boleh diambil untuk dimanfaatkan oleh manusia dan dia hidup balik. Oleh kerana manusia ni ada tanggungjawab zahiran wa batinan, yang zahirnya, yang batinnya, maka Allah SWT beri kepada kita pakaian. Kulit kita tidak menjadi pakaian, bahkan kulit kita perlu dilindungi dengan pakaian. Maka menjadi tanggungjawab setiap orang yang beriman sentiasa memerhati dan mengawasi segala anggota tubuhnya, berusaha dan menahannya secara bersungguh-sungguh dari terjerumus ke dalam perbuatan yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, serta sentiasa mendorong dan menggalakkannya melakukan perkara yang diradai oleh Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil tanggungjawab kita sentiasa melakukannya. Maka semua anggota badan adalah merupakan nikmat-nikmat Allah yang utama bagi hamba-hambanya. Kerana itu ulama tadabbur meletakkan 3 perkara yang Allah Ta'ala sebut kepada kita yang sentiasa diulangi dalam Quran. Iaitu Allah suruh kita perhatikan kepada kejadian langit dengan bumi. Kemudian Allah minta kita perhatikan kepada kejadian kita dan juga hayawan-hayawan sekeliling kita. Yang ketiga yang diulangi iaitulah tentang rezeki yang diturunkan dari langit. 3 asas ini selalu diulang dalam Al-Quran. Maka kita yang memiliki anggota merupakan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, maka sesiapa yang menggunakannya untuk ketaatan terhadap Allah dan menyerikannya dengan perbuatan yang menimbulkan kasih sayang Allah, bermakna ia telah mensyukuri nikmat Allah yang dianugerahkannya itu. Sebaliknya, mereka yang membiarkan anggota tubuhnya melanggar larangan Allah
Dia buat benda-benda yang Allah Ta'ala tidak izinkan. Cuai dan mensia-siakan anggota-anggota tersebut, ataupun mendedahkannya kepada tempat yang tidak diizinkan oleh Allah, maka ia orang itu telah kufur akan nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Karena itu ia akan membayar denda yang berat dengan menerima azab seksaan yang telah disediakan oleh Allah kepada orang-orang yang derhaka sekiranya mereka tidak bertaubat. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Janganlah kamu mengikuti suatu yang kamu tidak ada pengetahuan mengenainya. Kita ni banyak benda yang kita tak ada ilmu tapi nak bercakap. Itu bahaya. Dalam bidang agama pun bahaya, dalam bidang lain bahaya. Lebih-lebih lagi dalam bidang perubatan. Kita tak erti, pergi bercakap juga. Akhirnya mati orang dengan sebab kita, wal'iyazubillah. Dalam bidang agama, kita tak pandai nak bercakap juga. Akhirnya membawakan orang itu ke neraka kepada kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Dua-duanya bahaya. Bahaya tabib, mutatabib, orang yang mengaku pandai berubat dan dia tak pandai, tapi bahaya dia pergi setakat kubur. Bahaya orang yang mengaku pandai agama dia tak pandai, ini bahaya membawa ke neraka, wal'iyazbillah. Allah kata apa? Innas sam'a wal basara wal fuad, sesungguhnya pendengaran kamu, penglihatan dan hati kamu semua akan dipertanggungjawabkan tentang apa yang dilakukan di atas dunia dahulu. Para jemaah sekalian, di antara perkara yang perlu diawasi pada anggota tubuh badan ialah menjaga pandangan dan menutup sebahagian tubuh atau apa yang kita kenal sebagai aurah. Allah SWT perintahkan dua perintah yang berasingan. Dalam surah An-Nur ayat 30, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang laki-laki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang perkara yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Zalika azka lahum, itu yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Kemudian datang ayat 31, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha ila akhiril ayat. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada wanita, beritahu khas kepada orang perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya, pakaian luar saja. Dan hendaklah mereka menutup belahan leher baju dengan tudung, maknanya kena pakai tudung baik-baik, aurat dijaga sehingga ke akhir ayat. Para jemaah sekalian, kedua-dua ayat di atas menjelaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang Islam, lelaki dan perempuan, supaya menyekat pandangan mereka daripada melihat perkara yang haram dan menjaga kehormatannya daripada melakukan zina dan lain-lain perlakuan jahat. Hari ini bila kita timbul isu nak jaga pandangan, memang agak sukar dan sangat mencabar bagi orang yang beriman nak jaga pandangan mata, nak tengok apa dia. Kita tak keluar rumah, dalam rumah kita ada alat-alat media yang membawa masuk wanita-wanita yang tak tutup aurat. Dalam poket kita ada gadget, ada alat. Buka YouTube nak cari ustaz ceramah, tengok makcik duk ngemping kain, ngemping barang-barang kosmetik dan sebagainya. Kita mengatakan cabaran itu besar. Terpulanglah kepada iman kita, sama ada kita mampu menyekat ataupun kita terperangkap. Ini terpulang kepada kekuatan keimanan. Ada orang niat baik, buka handphone kerana nak cari ceramah, tapi jumpa benda lain, kita mengatakan itulah. Maka iman yang mampu menyekat daripada perkara mungkar, atau lemahnya iman menyebabkan kita terperangkap, wal'iyazbillah. Bagi wanita Islam,
Mereka bukan sahaja diperintahkan menjaga pandangan, tetapi juga diharamkan mendedahkan tubuhnya kepada lelaki yang bukan mahram. Para jemaah sekalian, mengikut majoriti ulama Islam, para fuqaha mengatakan bahawa aurat perempuan yang wajib ditutup ialah seluruh tubuhnya kecuali muka dengan kedua tangannya. Maknanya muka, hak macam solat sampai ke pergelangan tangan. Maknanya kita boleh buka setakat ni, tak boleh sampai ke lengan. Kerana itulah wanita yang baju dia luas, dia kena pakai setongan supaya aurat dia tidak nampak. Ni kadang-kadang kita nampak bukan orang biasa-biasa, ustazah yang duk ceramah pun sekali dia angkat tangan nak tunjuk tu sampai ke lengan nampak. Kita kata dia juga telah melakukan perbuatan mungkar, 2 kali dosa. Suatu dosa dia dengan Tuhan, satu lagi dosa dia seolah-olah membenarkan perkara itu berlaku di hadapan murid-muridnya yang ramai yang akan mengikut jejak langkah apa yang dibuat oleh ustazah mereka. Maka dengan itu kita kena tengok, itu dia panggil wanita, selain daripada menjaga pandangan, dia juga kena tutup aurat dia dengan sempurna kecuali muka dan tapak tangan. Tapi kalau dia nak tutup semua sekali, itu lebih baik. Bagi orang lelaki pula diminta supaya menutup semua sekali. Cuma kalau tak ada pakaian, mereka boleh buka di antara pusat dengan lutut. Bukan maknanya kita tak payah pakai baju. Kita ni bukan hayawan, tak ada baju. Setengah orang ni tak apa, relax dia kata. Kita ni pusat dengan lutut je. Tapi orang tak pakai macam tu. Jadi kita kena ada adab etika. Kita tahu orang tak boleh tengok kita, kenapa kita nak buka. Jadi inilah di antara. Maka sebuah risalah yang saya keluarkan, tajuk ni menarik. Tuan-tuan boleh ambil di tempat pembahagian sana. Tajuk dia Auratku Marwahku. Ini risalah, nama dia Auratku Marwahku. Dalam risalah ini kita telah senaraikan gambar-gambar yang boleh menjadi garis panduan pakaian wanita yang patuh syariah. Yang belah bawah tu pakaian yang tidak patuh syariah. Saya kata pakaian yang tak lulus pos pakum syariah, bermakna kita tak boleh bawa keluar daripada rumah di hadapan laki-laki ajnabi. Tapi inilah pakaian kita, pakaian anak-anak kita, bahkan pakaian isteri dan sebahagian daripada masyarakat. Sebab apa? Sebab kita tidak sayang kepada keluarga, kita biarkan mereka menedak aurat, mereka meraih kemurkaan Allah pagi, petang, siang dan malam, wal'iyazubillah. Maka orang yang tidak menjaga aurat, bermakna dia telah mengingkari perintah Allah Azza wa Jalla. Maka menutup aurat. Karena itu tajuk risalah kita Auratku Marwahku. Orang yang nak jaga maruah diri, dia jaga aurat. Dan menutup aurat adalah merupakan amal soleh yang akan membawa keberkatan dan keselamatan kepada diri sendiri, kepada keluarga dan masyarakat. Sebaliknya, mendedahkan aurat adalah kesalahan besar yang mengundang kemurkaan Allah dan keruntuhan sistem nilai umat Islam. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasiyatun ariyat, ada wanita yang berpakaian seperti telanjang. Sebab apa? Mereka berpakaian tapi pakaian yang tak patuh syariah. Sama ada nipis, nampak bentuk tubuh, nampak warna kulit, ataupun terlalu ketat. Saya selalu sebut aurat wanita ini tiga cara. Ada yang menutup aurat, itu yang patuh syariah, alhamdulillah. Ada yang menudung aurat, macam tuduh saji, itu kain nipis. Kain nipis, nampak dia punya tubuh, itu dia panggil menudung aurat, bukan tutup. Yang ketiga, membungkus aurat. Dia pakai baju ketat, kemudian pakai stongeng, pakai stokin, kita kata ini tidak patuh syariah. Yang keempat, yang memang berpakaian seperti jahiliah penuh, memang tidak tutup aurat awal-awal lagi, kita kata itu kategori yang tak masuk dalam senarai kita. Jadi hadis ini Nabi SAW sebut, ada pakaian manusia yang teruk, iaitulah kasiyatun ariyat, orang yang berpakaian tapi seperti telanjang. Mereka ini tidak akan dapat masuk syurga, bahkan tidak akan dapat mencium bau syurga, wal'iyazubillah, kecuali setelah mereka diazab dan diseksa dalam neraka kalau mereka tidak bertaubat. Karena itulah di awal khutbah saya mengatakan, ibu suami, sayanglah isterimu. Bapa,
sayanglah anak-anakmu. Adik-beradik, sayanglah kepada keluarga kita. Jangan kita biarkan mereka mendedahkan aurat, bahkan mendapat sokongan. Nak gimana ni pasar malam? Tengok anak tak tutup aurat, bini pun pakai baju kelawar je. Buat pergi juga. Patut di situlah kita bertegas. Mu nak aku bawa, naik tukar pakaian yang patuh, baru kita pergi. Ni tidak. Bawa ngepek sepatah dua atas kereta, tapi bawa pergi juga. Ini dia panggil satu, tidak ada ketegasan daripada suami, daripada bapa, yang menyebabkan berleluasanya fenomena pendedahan aurat dalam masyarakat. Para jemaah sekalian, Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah yang Maha mengetahui, sejak dari awal lagi mengambil langkah menyekat punca-punca berlakunya kejahatan di bumi. Di antaranya ialah dengan menyuruh orang-orang yang beriman agar memelihara penglihatan dan aurat mereka. Pelakuan jenayah dan perbuatan buruk seperti berkapal, berdua-duaan di tempat sunyi ke di tempat tak sunyi, hari ini termasuk juga bersunyi-sunyian di alam maya. Berapa banyak kes-kes kerogol. Setelah berlakunya peristiwa, apabila kita tanya budak-budak yang telah termengandung atau telah melahirkan anak, dari mana punca? Dia kata perkenalan di alam maya. Melalui Facebook, melalui WhatsApp, yang akhirnya mereka bertemu dan berlakulah perkara la yuhmadu uqbah, perkara yang sangat menjijikkan yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan pandang lekeh, jangan pandang remeh tentang maksiat di alam maya. Tanggungjawab ibu bapa memeriksa telefon anak-anak. Panggil. Malam-malam pinjam telefonmu sekejap, tengok dia WhatsApp dengan siapa. Kita boleh tengok dia punya channel mana yang dia masuk. Jangan pandai beli ya. Jangan pandai beli alat kepada anak tapi tidak ada kawalan. Tidak ada pemantauan. Perkara ini sangat berat. Karena itulah kita mengatakan cabaran mendidik anak zaman kita ini sukar. Sebab dulu kalau anak duduk dalam rumah selamat. Tapi sekarang ni anak dalam rumah belum tentu selamat. Bahkan lebih bahaya daripada hidup di luar rumah ada kalanya. Macam-macam kejadian zina, rogol, mencabut kehormatan dan sebagainya berlaku hasil daripada pergaulan bebas, hasil daripada pemandangan yang tidak dikawal. Hari ini macam-macam benda berlaku. Karena itu kita tengok kawalan ketat mesti diamal. Para jemaah sekalian, ajaran barat juga menganggap rogol, mencabut kehormatan adalah jenayah. Tapi zina suka sama suka bukan jenayah. Karena itu kita tengok indeks maksiat di negara kafir rendah daripada negara Islam. Bagi dia minum arak bukan maksiat. Bagi dia zina suka sama suka bukan maksiat. Rogol baru jadi jenayah. Tapi kita orang Islam ni tidak. Minum arak pun satu jenayah. Benda-benda maksiat dan mungkar juga satu jenayah. Maka nampak tinggi di tempat kita sebab mereka tidak peduli dengan perkara tersebut. Mereka telah berusaha untuk mengatasi jenayah tersebut tapi tidak berjaya kerana menghalalkan pergaulan bebas antara laki-laki dan wanita, mengunjungi pusat-pusat hiburan, pesta-pesta maksiat, dan tidak ada dalam ajaran mereka perkataan berkaitan dengan aurat, tidak ada. Berbeza dengan Islam, kita letak langkah-langkah penjagaan yang begitu rapi. Namun begitu, ketidakcanaan kita, ketidakpedulian ibu bapa dan suami menyebabkan anak-anak kita juga terdedah kepada perkara yang tidak baik. Oleh yang demikian, walaupun berbagai tindakan telah dibuat oleh dunia barat untuk mencegah jenayah seksual, namun belum menampakkan hasil yang benar-benar. Kenapa? Kerana sekat di sana, rubuh di sini, kata orang. Para jemaah sekalian, dalam kalangan umat Islam sendiri, ada juga cubaan menyelewengkan pahaman umat Islam tentang aurat. Ada di kalangan umat Islam yang mendakwa mereka Islam. Nama dia pun Islam. Kita baca nama dia, kita tahu dia ni anak orang Islam. Tapi berpahaman liberal, berpahaman bebas, menganggap orang yang berpegang dengan fiqh, dengan Quran, dengan sunnah ni sebagai jumud, primitif, ataupun orang-orang yang tidak tamadun, pahaman mereka yang bertamadun, sehingga ada yang mendakwa
dia sudah 3 kali dijemput oleh Allah ke Mekah, tapi dia tetap tidak menutup aurat sebab aurat itu tidak ada dalam Quran. Cerdik punya orang, dia bercakap tak tengok kiri kanan. Kalaulah dia ni betul-betul orang Islam, dia rujuk kepada para ulama yang muktabar, mereka tahu apa yang mereka cakap itu salah. Ramai pula penyokong-penyokong dia. Geng-geng liberal ni ramai penyokong. Sama juga dengan ajaran sesat beramai penyokong. Bila kita cuba berjuang nak menyekap perkara-perkara khurafat, bangkit pula sebahagian daripada pak-pak lebay kita menyokong. Itu bukan khurafat, itu hanya acara main-main saja. Acara, kita kata subhanallah, acara-acara itulah yang membawa kepada khurafat dan tersebarnya perkara bid'ah dalam masyarakat, sebab kita menganggap remeh pada peringkat awal, akhirnya mereka telah terjebak dengan perkara yang kita tidak tahu. Maka persoalannya di hadapan kita para jemaah sekalian, sudahkah kita dan keluarga kita menjaga aurat sebagaimana dikehendaki oleh syarak? Apa sudah jadi dengan setengah wanita dan para remaja kita yang sebahagian besarnya masih lagi membiarkan mendedahkan aurat, berpakaian yang pelik-pelik, menjolok mata, pakaian yang tak patuh syariah, dan macam-macam lagi dia punya pakaian? Kita mengatakan inilah perkara yang menjadi tanggungjawab. Kalau setakat enakmen yang dikeluar oleh pejabat agama, sebulan sekali, 2 bulan sekali ada operasi, tak jadi apa. Yang nak jadinya kamu sebagai suami, kamu sebagai bapa, dan termasuk ibu, kawal anak-anak kita dengan pakaian-pakaian yang patuh syariat. Maka ketika itu insya-Allah kita selamat, mereka juga selamat. Kalau tidak, kita usahlah menyalahkan orang tua orang ni. Maka para jemaah sekalian, ambillah risalah yang kita ada ini, yang kita bahagi ini, bawa balik, ajak anak, ajak isteri, baca sama-sama supaya mereka tahu apa yang mereka buat salah, dan bapa suami telah menegur. Kalau mereka tak dengar juga, ketika itu akta undang-undang mesti diambil tindakan. Bapa bertanggungjawab. Ni ada setengah ayah ni, bila anak dia kahwin, anak kita dulu tuduh molek. Bila boleh suami ni tak tutup aurat dah, tapi tak berdosa dah kita, sebab dia jadi bini orang. Siapa cakap awak tak berdosa? Anak kita tetap anak kita, dia bin kamu walaupun bini orang lain. Maka tanggungjawab kita mencegah kemungkaran, mencegah maksiat, masih lagi bertanggungjawab. Kalau dia tak dengar, sekali dengan suami dia tahu awak kena marah. Ni malu nak tegur anak, takut menantu kecil hati. Kita malu di atas dunia, tuan-tuan kena ingat, malu di hadapan Allah lebih besar daripada malu sedikit di atas dunia ini. Biar orang anggap kita kolot, biar orang anggap kita tidak maju, tetapi kita berpaksikan kepada syariat Allah Azza wa Jalla. Biarlah hidup kita diberkati oleh Allah, menjauhi maksiat dan kemungkaran yang menyebabkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang kita baca tadi, Nabi mengatakan orang yang pakaian seperti bertelanjang, mereka tak akan masuk syurga dan tidak akan dapat mencium bau syurga, wal iyaz billah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Di antara sifat orang mukmin, orang muttaqin, iaitulah mudah dengar kata. Bila bunyi azan, melangkah kita ke masjid. Hari Jumaat, negeri kita tak kerja, kita pula pergi cari kerja. Sampai peringkat orang khutbah kedua nak habis, ada lagi hak baru mas sampai. Apa yang kamu nak? Gapo dia kita sibuk sangat ni sampai tak ada nak pergi masjid? Kita tak malukah kepada Allah Azza wa Jalla?
Patutnya zaman Nabi sekali ya azan Jumaat ni. Tapi Sayyidina Osman tengok masa tu orang sibuk di pasar, dia buat azan 2 kali. Kita pun mengekalkanlah, para ulama kata kekalkan azan 2 kali limaslahatin. Kita buat azan 2 kali, patut azan yang pertama masuklah masjid. Bila orang sudah azan yang kedua, sudah dalam masjid. Tapi fenomena ini berulang daripada bulan PKP dulu tak boleh mari masjid, lepas boleh PKP boleh mari masjid. Lagu tu juga perangai kita, bila kita nak tunggu? Nak tunggu diusung, dibawa ke kubur baru menyesal, kita kata hayhat fatal awan. Ketika itu tidak ada masa untuk penyesalan. Sebab itulah Nabi kita kempen. Man ghassala wa ightasala. Siapa dia mandi pada hari Jumaat, kemudian berpakaian yang cantik, berwangi, pergi awal ke masjid, faka'annama qarraba badanah, seolah-olah dia berkorban seekor unta. Akhir sekali Nabi bagi, seolah-olah berkorban sebiji telur. Maknanya orang pelas sekali. Tapi ingat, iza sa'idal imamul mimbar, apabila imam sudah naik, khatib naik mimbar, ketika itu malaikat tuyatis suhuf, malaikat tak tulis lagi kedatangan kamu. Makna orang yang masuk masjid selepas azan yang kedua, bermula azan yang kedua, orang itu sudah tidak dikira lagi, Jumaat dia sah, fardu Jumaat dia hilang. Tapi fadilatul awail, fadilah datang awal masjid sudah habis, kita mengatakan takkanlah telur pun tak dapat. Apa yang kita nak selain daripada penyesalan yang tidak berguna di akhirat esok. Para jemaah sekalian, insya-Allah mari-marilah awal-awal ke masjid, nyatakan tanda kesyukuran kita kepada Allah. Berapa ramai orang yang sakit, terlantar di rumah hospital, terlantar ditilam di rumah sendiri, menangis tak boleh pergi Jumaat. Kita yang Allah Ta'ala izinkan pergi Jumaat, sihat walafiat, melengah-lengahkan kedatangan, kita kata tuan-tuan, jangan tunggu penyesalan ditilam lembek di sana baru kita nak pergi menangis, nak pergi Jumaat. Ketika kita sihat, marilah awal. Pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain, banyaklah berselawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.